Sondahan saya di sekitar bandar telah mendapati bahwa masih banyak kesalahan bahasa yang berlaku. Antaranya ialah ada papan yang tersilap ejaan dan ada juga iklan yang mencampur adukan bahasa Melayu dan bahasa Inggris tanpa aturan. Oleh itu, sebagai Ketua Polis Tata Bahasa, saya menyuruh agar kita semua lebih peka terhadap penggunaan bahasa yang tepat. Gunakanlah istilah yang sahih dan ejaan yang betul, serta menggunakan ayat yang gramatis. Baik, Puan. Jadi, kamu rasa apa yang perlu kita lakukan? Saya rasa pada zaman kini terlalu banyak orang menggunakan sosial media. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan video edukasi. Apakah kamu bersetuju? Setuju. Apa kata kita tambah dengan infografik? Dan bis mini juga. Betul sekali, Nabila. Jom lakukannya. Kesalahan kata bermaksud penggunaan perkataan yang tidak tepat, tidak baku, dan tidak sesuai dalam sistem bahasa Melayu yang betul. Dalam kata lain, perkataan yang digunakan tidak mengikut ejaan, makna, bentuk, dan laras yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Terdapat 4 jenis kesalahan kata yang sering dilakukan. Yang pertama ialah penggunaan kata pinjaman yang tidak diserap. Yang kedua, kata yang tidak tepat dari segi makna. Yang ketiga pula, kata yang berlebihan atau tidak gramatis. Dan kesalahan yang terakhir ialah kata yang tidak wujud dalam bahasa Melayu. Terdapat beberapa kesalahan kata dalam gambar yang pertama. Yang pertama ialah cut member. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, member ialah sebuah perkataan Inggris dan tidak terdapat dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah baku dalam bahasa Melayu bagi perkataan member ialah ahli. Ahli membawa maksud orang yang menjadi anggota, sesuatu pertubuhan atau klub, dan sebagainya. Oleh itu, bentuk frasa yang betul ialah kat ahli. Kesalahan yang kedua pula ialah barang customer. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan customer tidak terdapat dalam Kamus Dewan. Padanan bahasa Melayu rasmi bagi perkataan tersebut ialah pelanggan, di mana pelanggan membawa maksud orang yang membeli, mendapatkan perkhidmatan daripada seseorang atau sebuah pihak. Oleh itu, bentuk frasa yang betul bagi barang customer ialah barang pelanggan. Kesalahan yang terakhir pula ialah number. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan baku dalam bahasa Melayu bagi number ialah nombor. Number ialah perkataan Inggris dan tidak digunakan dalam bentuk tulisan rasmi bahasa Melayu. Kesimpulannya, bentuk sesuatu kata haruslah mengikut bentuk yang telah diserap dan diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, mematuhi dasar penggunaan bahasa Melayu kebangsaan yang mengutamakan bahasa Melayu. Hal ini selaras dengan pedoman umum tata bahasa dan ejaan Rumi bahasa Melayu. Kesalahan kata yang terdapat pada gambar yang kedua pula ialah rokok elektrik. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan elektrik membawa maksud tenaga atau arus elektrik yang digunakan untuk hal yang berkaitan dengan tenaga. Bentuk kata yang betul bagi rokok elektrik ialah rokok elektronik. Elektronik membawa maksud peralatan yang menggunakan sistem atau liter elektrik yang kecil serta digunakan untuk alat atau peranti. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kamus Dewan edisi keempat, istilah yang betul ialah rokok elektronik dan bukanlah rokok elektrik. Kesalahan kata yang terdapat pada gambar yang ketiga pula ialah joint agent. Perkataan join merupakan sebuah kata kerja dalam bahasa Inggris dan tidak wujud dalam Kamus Dewan. Selain itu, dalam bahasa Melayu, padanan baku bagi join ialah sertai. Oleh itu, penggunaan perkataan join dianggap tidak baku dan tidak mematuhi laras bahasa dan laras rasmi bahasa Melayu. Kesalahan yang kedua pula ialah cut member. Perkataan member merupakan sebuah kata nama dalam bahasa Inggris dan tidak terdapat dalam Kamus Dewan edisi keempat. Oleh itu, penggunaan member tidak dianggap baku dalam penulisan dan penggunaan rasmi bahasa Melayu.
Terdapat dua kesalahan pada gambar yang keempat. Kesalahan yang pertama ialah servis kacamata percuma. Perkataan servis berasal dari perkataan bahasa Inggris dan tidak terdapat dalam Kamus Dewan. DBP telah menetapkan bahwa istilah baku dalam bahasa Melayu untuk perkataan servis ialah perkhidmatan, menyervis, atau memberi khidmat. Maka penggunaan servis dalam konteks rasmi dianggap tidak mematuhi laras bahasa Melayu baku. Oleh itu, bentuk yang betul ialah perkhidmatan kacamata percuma atau khidmat cermin mata percuma. Kesalahan yang kedua pula ialah free. Perkataan free juga berasal dari perkataan bahasa Inggris yang bermaksud percuma. Bahasa Melayu mempunyai padanan baku yang diiktiraf Dewan Bahasa dan Pustaka, yaitu percuma atau tanpa bayaran. Oleh itu, penggunaan free dalam penulisan atau iklan yang berbahasa Melayu adalah tidak betul dari segi tata bahasa dan ejaan baku. Maka, bentuk frasa yang betul bagi free ialah percuma. Kesalahan pertama yang terdapat di dalam gambar yang kelima ialah sebuah ayat, yaitu tidak mahu nama di blacklistkan. Perkataan blacklist ialah sebuah perkataan bahasa Inggris. Ia tidak diserap secara rasmi di dalam bahasa Melayu. Hal ini menurut Kamus Dewan edisi keempat. Dalam bahasa Melayu baku, bentuk yang betul bagi istilah blacklist ialah senarai hitamkan. Tambahan pula, bentuk di blacklistkan salah dari segi morfologi karena ia menggabungkan imbuhan awalan dan akhiran dengan kata dasar bahasa Inggris. Oleh itu, bentuk yang betul bagi ayat tersebut ialah tidak mahu nama disenarai hitamkan. Kesalahan yang kedua pula ialah sebuah ayat, yaitu Anda bermasalah membayar CCM kereta. Istilah CCM tidak sesuai digandingkan dengan kereta. Hal ini karena CCM tidak berkaitan dengan pinjaman atau pendaftaran kendaraan. Oleh itu, frasa ini menunjukkan kesalahan penggunaan istilah, yaitu kata digunakan tidak mengikut maksud sebenar. Oleh itu, bentuk ayat yang betul ialah adakah Anda menghadapi masalah membayar pinjaman kereta? Atau Anda mempunyai masalah membayar angsuran kereta? Kesalahan kata yang terdapat di dalam gambar yang terakhir ialah handphone. Handphone merupakan sebuah perkataan bahasa Inggris dan tidak disenaraikan dalam Kamus Dewan edisi keempat. Oleh itu, penggunaan istilah ini dianggap tidak baku dan tidak sesuai digunakan dalam laras rasmi bahasa Melayu. Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah menetapkan padanan rasmi bagi perkataan handphone, yaitu telepon bimbit dan telepon muda alih. Perkataan ini sering digunakan dalam pelbagai iklan dan kehidupan seharian, terutamanya dalam perbualan santai. Namun, dalam konteks rasmi, ejaan ini dianggap sebagai sebuah kesalahan kata karena ia mencampurkan dengan bahasa Inggris. Oleh itu, bentuk kata yang betul ialah telepon bimbit dan telepon muda alih. Baiklah, kesalahan ayat dalam bahasa Melayu ialah kesalahan yang merujuk kepada kesilapan dalam struktur, susunan atau penggunaan kata dalam ayat yang menyebabkan sesuatu ayat tersebut menjadi sukar untuk dipahami dan tidak gramatis. Baiklah, mari kita lihat kepada kesalahan yang pertama yang berada pada notis tersebut. Jika tinggalkan kain sebelum siap. Ayat ini merupakan ayat yang salah kerana di dalam sintaksis bahasa Melayu, ayat yang lengkap mesti mempunyai subjek dan predikat dan ayat ini tidak mempunyai subjek. Dan pembetulan kepada ayat ini ialah jika Anda meninggalkan kain sebelum siap. Baiklah, kesalahan yang kedua yang berada pada notis ini ialah sila simpankan bakul di depan pembasuh atau pengering untuk keluarkan kain. Ayat ini salah kerana menurut Kamus Dewan edisi keempat, kata kerja simpankan bermaksud menyimpankan untuk pihak lain, bukan meletakkan sesuatu di tempat tertentu, dan kata sendi di haruslah dipisahkan daripada kata arah tersebut, iaitu di depan, di hadapan. Jadi, pembetulan kepada ayat ini ialah sila letakkan bakul di hadapan pembasuh
atau pengering untuk memudahkan pekerja mengeluarkan kain. Dari sini, kita lebih memahami ayat tersebut. Baiklah, kesalahan terakhir yang berada pada notis ini ialah jika ada sebarang kehilangan. Ayat ini kurang tepat kerana dalam gaya bahasa rasmi, frasa jika ada lebih tepat digantikan dengan sekiranya berlaku bagi menunjukkan bentuk formal dan gramatikal yang betul. Oleh itu, pembetulan kepada kesalahan ini ialah sekiranya berlaku sebarang kehilangan. Baiklah, mari kita lihat kepada papan tanda tersebut. Dilarang letak motosikal di kawasan ini. Ayat ini kurang tepat kerana penggunaan kata kerja tanpa imbuhan selepas kata larangan dilarang. Kita perlulah meletakkan imbuhan selepas kata kerja kerana dalam bahasa Melayu baku, selepas perkataan seperti dilarang, kata kerja perlu diimbuhkan untuk membentuk frasa kerja yang lengkap. Baiklah, mari kita lihat kepada kesalahan ayat yang terakhir. Kita boleh lihat daripada iklan ini, kedai disewa. Dari segi tata bahasa, ayat ini betul. Namun, untuk konteks iklan, seperti pada gambar yang telah diberikan, bentuk yang paling tepat mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka dan sintaksis bahasa Melayu ialah kedai untuk disewa.